Kalau kita tengok dari segi kanun tanah, mana-mana tanah Rizal Melayu yang diambil wajib diganti dengan keluasan dan value yang sama. Ketika orang imigran ini datang, mereka telah diberikan satu keluarga lebih kurang 10 ekar tanah. Maknanya, cuba kita bayangkan berapa ratus ribu, berapa juta imigran yang datang ke negara ini dan setiap orang mendapat 10 ekar. Dan ini tercatat di dalam library-library di Britain sana. Dan penguasaan mereka terhadap tanah ini begitu ketara. Ditambah pula apabila orang Melayu terdesak dengan keuangan, mereka terpaksa berhutang dan sebagainya, ekonomi pun tak bagus, harga barang semua dah naik dan sebagainya. Akhirnya mereka terpaksa menggadaikan tanah-tanah ini kepada bangsa asing sehingga hari ini. Sebenarnya saya rasalah, saya yakin dah lebih 50% mereka menguasai di tanah. Even tanah Rizal Melayu pun sebenarnya telah dimanipulasikan oleh pihak tertentu untuk dijual dan dipindah milik kepada bangsa-bangsa asing ini. Kalau kita tengok dari segi kanun tanah, mana-mana tanah Rizal Melayu yang diambil wajib diganti dengan keluasan dan value yang sama. Dan saya difahamkan Jalan Tunku Abdul Rahman, Jalan Ampang, itu semua adalah kawasan Rizal Melayu asalnya, tetapi telah dipindah milik dan akhirnya menjadi pihak komersial dan menjadi milik semua orang dan sebagainya tanpa diganti oleh pihak kerajaan. Baik, berkenaan orang Melayu, macam saya katakan tadi, asalnya memang orang Melayu ini pelombong. Macam di Kuala Lumpur, tuan-tuan boleh pergilah dekat Setapak sana, dekat Putu. Ini kawasan-kawasan lombong yang diterokai oleh orang Melayu dahulu. Tetapi apabila, macam saya katakan tadi, apabila datangnya imigran ini, kolonial telah membuat pelbagai polisi, telah mengenakan pelbagai cukai yang tinggi. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah, kenapa berlakunya Perang Naning? Perang Naning ini antara sebabnya kerana kerajaan British menaikkan 300% cukai kepada orang Melayu yang asalnya hanya memberi dalam satu gantang beras menjadi akhirnya 10 gantang beras pada pihak penjajah. Sebab itu akhirnya berlaku penentangan oleh penghulu Naning ini. Sudah pastilah peringkat awalnya menang, tetapi berlaku pembelotan dan sebagainya. Akhirnya beliau kalah dan terpaksa menyerah kepada pentadbiran British ketika ini. Satu peristiwa yang sangat malang, melambangkan bagaimana orang Melayu telah dikhianati oleh orang Melayu sendiri dan bagaimana kolonial telah mengambil sepoi-sepoi daripada India dan sebagainya untuk membunuh dan menghalau. Tetapi disebabkan oleh kedesakan keuangan, akhirnya semua nombor-nombor ini mula diambil alih oleh pihak penjajah. Bila mereka penjajah, mereka tidak lagi beri kepada orang Melayu tetapi beri kepada golongan-golongan imigran. Akhirnya orang Melayu terpaksa berpindah ke pinggir-pinggir bandar. Alhamdulillah lah, bila Tuan Razak dulu lepas kita merdeka, ada inisiatif membuat bandar-bandar Melayu makin wujud lah. Bandar-bandar Melayu seperti Shah Alam dan Bangi. Kita patut terima kasih pada pemimpin dahulu bagaimana bandar Shah Alam ini dikatakan 88%, 90% adalah orang Melayu, begitu juga di bandar baru Bangi itu. Kalau tak adalah polisi sebegini, bagi saya ini satu yang sangat malang. Tetapi apa yang berlaku pada orang Melayu apabila hasil-hasil mereka ini mula ditekan oleh pihak kolonial, mereka terpaksa pindah duduk di kampung-kampung dan di pinggir-pinggir. Walhal pada peringkat awalnya, mereka lah pengusaha penjana ekonomi zaman Sultan Puasa dan sebagainya. Berlaku di pasar-pasar di Kuala Lumpur, di sepanjang Sungai Gombak ini, satu sistem ekonomi yang sangat dinamik dan sebagainya. Tapi apabila datangnya imigran ini, diwujudkan bandar-bandar untuk mereka dan diberikan pelbagai kemudahan, logik akal lah, sudah pasti orang Melayu akan kalah dalam persaingan bukan saja ekonomi tetapi pendidikan dan sebagainya ini. Sudah pasti akhirnya mereka terpaksa menyerah pada golongan imigran ini yang difasilitate oleh pihak kolonial.